KPM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Aiman, apa program kita hari ini? Kalau ikut jadual ni Tok, kita ada meeting dengan Datuk Seri pukul 11 pagi nanti Datuk. Okey, 11 pagi. Tapi saya baru dapat berita dia Datuk. Okey. Kampung Datuk, Kampung Bukit Badung berlaku kebakaran. Jadi dia minta tolong Datuk untuk datang untuk bantu mereka di sana. Masya Allah. Rasanya kita kena tangguhkan mesyuarat. Baik Tok. Kita kena pergi ke tempat tersebut, tengok apa yang boleh kita tolong. Baik, kalau macam tu saya siapkan kenderaan. Nanti apa-apa saya akan maklum pada Datuk. Okey, jom mari kita pergi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Dan bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Ayub bin Muhammad Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan apakah topik pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Kita akan mempelajari pengajian hadis bertajuk Tanggungjawab Individu Muslim. Dan apa kaitan gimmick kita tadi Ustaz dengan topik kita pada hari ini? Itulah sebenarnya tanggungjawab yang perlu dilunaskan oleh pemimpin, iaitu sentiasa memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Itu satu tanggungjawab. Okey, baik Ustaz. Kita berada dalam slot menengah atas mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Baik, murid-murid semua dah bersedia ke belum tu? Baiklah, kalau anda semua dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ayub Muhammad Ali untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Okey, hari ini saya bercadang nak minta Aiman bacalah matan hadis kita. Baru rock sikit. Okey. Baik Ustaz, boleh saya cuba. Aiman baca ya? Saya cuba Ustaz. Okey. Baik. An Ibni Umar anin Nabi annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa huwa wa hiya mas'ulatun anhum. Wa abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Okey, terima kasih Aiman, terbaik bacaan yang bagus. Jadi bermula daripada itu kita nak membicarakan tentang apakah tanggungjawab individu muslim. Jadi kita dah dengar bacaan matan daripada Aiman, kita tengok apa pula terjemahan hadis ini. Boleh ya? Boleh okay. Ustaz. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, setiap individu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkannya, maknanya akan dipersoalkan, okey, kepada pemimpin tersebut. Okey, suami adalah pemimpin, iaitu pemimpin keluarga dan akan dipertanggungjawabkannya, akan dipersoalkan. Isteri juga pemimpin kepada keluarga. Okay, dan akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir sekali ialah pekerja. Okay? Pekerja, pengurus harta atau dalam lain perkataan orang yang bekerja dengan majikan juga akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan. Adakah dia seorang pekerja yang rajin, yang tidak menyeleweng, tidak menipu dan sebagainya. Jadi Aiman ya, kalau kita tengok di terjemahan hadis ini sebenarnya di situ ada
beberapa kaedah untuk menentukan bahawa setiap daripada kita, tak kira kita ni siapa, adalah pemimpin. Itu dia punya, kita lihat di situlah. Kalau individu, kita ni ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maknanya kalau kita individu, kita ni pemimpin kepada diri kita. Oleh sebab itu Aiman, ya, kita boleh nyatakan di sini ada intisari yang boleh kita ambil daripada matan ini. Intisari itu kalau saya nak cerita iaitu poin yang ada pada dalam matan tersebut. Aiman boleh tolong keluarkan intisari hadis tersebut. Saya cuba Ustaz. Okey. Apa yang saya faham Ustaz daripada satu hadis pun ni. jadilah. Setiap manusia pada kita ni ada tanggungjawab masing-masing. Ya, betul. Seperti contoh kalau macam murid-murid kita di sekolah ni, tanggungjawab dia kena belajar Ustaz, Ya, kan? betul. Dan setiap apa yang dia belajar tu dia akan disoal nanti di hari akhirat kelak. Ya, Betul ya. ke Ustaz? Betul. Jadi kalau kita tengok yang saya boleh simpulkan di sini, yang pertama, setiap individu menggalas tanggungjawab bersesuaian dengan peranan masing-masing. Dia seorang individu kah? Dia seorang pemimpin kah? Seorang suami atau bapa? Seorang isteri ke? Ataupun seorang pekerja? Kita makan gaji dengan majikan, kita juga ada peranan di situ, tanggungjawab. Okey, jadi tak kira siapa, kita menggalas tanggungjawab tersebut. Okey, yang kedua, individu yang dipimpin juga tidak terlepas daripada memikul tanggungjawab. Maknanya, kita tak boleh kata, saya ni bukan pemimpin. Kan? Tapi sebenarnya, kita untuk diri kita, kita adalah pemimpin. Dalam arti kata lain, kita ada mulut, kita ada tangan. Jadi, apakah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu? Okey, ataupun kita sebagai seorang isteri atau seorang suami, apakah peranan kita? Jadi itu yang dikatakan tidak terlepas memikul tanggungjawab. Okey, dan yang ketiga ialah sifat tanggungjawab menjalankan amanah penting kerana ini yang disebut tadi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua perkara yang kita lakukan, tanggungjawab yang kita laksanakan akan dipersoalkan. Mas'ulatun anhu. Mana akan dipersoalkan, akan ditanya, akan dikira-kira, akan dihisaplah macam cerita. Di akhirat kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pentingnya kita menggalas tanggungjawab. Tak kiralah kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, lelaki ke, perempuan ke, semua akan dipertanggungjawabkan dan akan disoal suatu hari nanti. Adakah kita ni betul-betul amanah dengan tanggungjawab kita? Banyak lagi yang akan Ustaz cerita selepas ini. Murid-murid, para penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak mempelajari satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab sesama Muslim. Baik, untuk segmen kali ini Ustaz, apakah yang akan Ustaz kongsikan? Saya nak tanya Aiman juga. Ya. Apakah pengertian tanggungjawab? Yang Aiman tahulah. Biasa kalau saya pernah dengar mak saya cakap, tanggung ni kita tanggung Ustaz. Dan apa yang kita tanggung tu Ustaz, kita kena jawab di hari akhirat kelak. Tapi saya tak faham lah Ustaz, apa sebenarnya maksud tanggungjawab ni Ustaz? Betul lah. Itu tanggungjawab tu maknanya kata orang tu dah cantik dia punya pengertian dia. Okey, kita tengok apa dia pengertian tanggungjawab. Suatu kewajipan yang harus dipikul oleh seorang. Dipikul ni maknanya digaras, ditanggung dan kena jawab. Dipikul maknanya kita pikul, bukan pikul saja tapi kita kena jawab. Jawab dan dikata akan dipersoalkan. Itu tanggungjawab dan tanggungjawab. Okey, ada satu lagi Aiman. Apa tu Ustaz? Apa dia amanah? Amanah ni biasanya kalau orang bagi, tolong pegang jap barang aku. Kita pegang barang tu elok. Itu situasi yang betul. Maknanya kita menjaga
Okey, suatu yang diserahkan kepada seseorang yang Aiman sebut tadi yang dipercayai. Ada tak kita minta orang jaga tu, kita macam aku tak percaya dengan dia ni kan, mesti dipercayai. Okey, untuk menjaga sebaiknya. Jadi itu amanah. Apa kaitan amanah dengan tanggungjawab? Dia kait yang rapat. Oh, ada kaitan. Dia ada kaitan yang rapat. Sebab kalau seseorang itu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dengan baik, apabila diberi tugasan, maka perkara itu akan berjalan dengan baik. Contohnya kan, seorang guru diberi tanggungjawab untuk mengajar. Kemudian ketika mengajar tu, dia amanah maknanya dalam keadaan bersungguh-sungguh, dalam keadaan yang menepati masa. Jadi benda tu kena seiring. Seiring dan sejajar. Jadi tanggungjawab dan amanah tu tidak boleh dipisahkan. Kerana memainkan peranan yang penting. Jadi saya nak tanya Aiman lagi. Banyak kena tanya Aiman ni. Takut saya. Tak apa ya. Boleh tak sebutkan apakah tanggungjawab terhadap diri? Sebab kita tadi sebut tadi kan, diri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Pada diri ni contohnya apa dia? Pada diri Ustaz, pagi-pagi kena mandi dulu Ustaz. Nanti kita tak sihat nanti. Macam tu ke Ustaz? Itu maknanya dari segi apa tu? Daripada sudut diri kita lah. Jasmani lah. Jasmani. Jasmani. Okey, mari kita tengok penerangan dia. Okey, saya ada senaraikan ada 4 tanggungjawab kepada diri. Itu satu tanggungjawab juga sebab tanggungjawab ini bukan kita bila jadi pemimpin saja kita bertanggungjawab. Ya? Jadi murid-murid kena pastikan pada diri juga kena melaksanakan tanggungjawab. Yang pertama, roh. Roh ni maknanya kita kena menyucikan pemikiran kita dengan benda-benda yang baik, dalam erti kata yang lain. Akhirnya nanti apa yang kita fikirkan itu mesti menjurus kembali kepada Allah SWT. Jadi kena sucikan roh itu dengan pemikiran yang baik. Tak ada pemikiran yang tidak sejajar dengan syarak lah. Banyak sekarang kan. Kemudian jadi kita kena jagalah roh kita tu dengan sebaiknya. Sebab itu selalu tanggungjawab. Okey, yang kedua, nafsu. Kalau tadi roh ni, cara menyucikan roh, Imam Ghazali ada menyebutkan, untuk kita menyucikan roh, kita kena jihad, dan lepas jihad kena ada riyadhah. Apa pula riyadhah tu? Maknanya kita kena betul-betul roh kita baik, kemudian kena sentiasa menjadikan roh itu sentiasa baik. Manakala nafsu pula yang saya sebut ni, nafsu ini juga salah satu daripada tanggungjawab yang perlu kita pastikan dapat terlaksana dengan baik. Jadi kalau tak, nanti nafsu kita ni akan melencong ke perkara-perkara yang lain. Macam hari ni Aiman pakai baju cantik kan. Itu adalah naluri kita. Nak cantik, nak kemas. Jadi jangan bagi naluri ataupun dalaman kita tu pada benda-benda yang tidak sepatutnya. Ataupun akal. Akal Allah anugerahkan supaya kita dapat berfikir dengan baik. Itu juga sebahagian daripada perkara-perkara yang perlu kita ingatkan. Dan akhirnya jasmani yang mandi tadi. Itu keperluan tu, kan? Bukan sekadar mandi ya, tidur, makan, minum. Contoh kan, kita tak bertanggungjawab dengan jasmani, tak nak mandi. Masalah. Kita tidak bertanggungjawab pada jasmani kita, tak nak tidur. Bersengkang mata saja. Tak elok untuk kesihatan badan. Dan sebaliknya lah. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk tanggungjawab kepada diri yang perlu kita tunaikan. Sebab wa kullukum mas'ulun an ra'ayati, dan kita akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan tentang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Kemudian Aiman ya, boleh tak Aiman sebutkan menerusi hadis tadi yang selain daripada diri? Saya pada diri Ustaz, saya rasa kita kena juga bertanggungjawab kepada ahli keluarga kita Ustaz. Betul ke Ustaz? Okey, betul. Satu lagi Aiman? Satu lagi, kita sebagai macam tadilah Ustaz jadi datuk tadi. Ada meeting pun Ustaz cancel kan, tangguh kan, sebab nak pergi kepada rakyat tadi Ustaz. Betul ke Ustaz? Okey, kita tengok dia punya yang terkandung dalam hadis tadi, ada 4 kat sini. Yang pertama, pemimpin kepada rakyat. Seorang pemimpin mesti bertanggungjawab kepada rakyat. Itu sangat penting supaya rakyat dapat diutamakan, dapat hidup dengan baik dan sebagainya. Yang kedua, bapa kepada anak-anak.
dalam bab bapa ni dia juga seorang suami. Jadi tanggungjawab dia memberi pelajaran, okey, memberi nafkah, mencari tempat lindungan, tempat tinggal yang baik, dan sebagainya. Kerana itu merupakan tanggungjawab yang mesti dia laksanakan sebagai seorang bapa. Kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab itu yang kita sebut tadi di awal rancangan kita, apakah kaitan tanggungjawab dan juga amanah. Jadi kalau dua-dua itu terpisah, maka dia tidak boleh menjadi bapa yang baik kepada anak-anaknya ataupun suami kepada isterinya. Dan juga suami kepada isteri, isteri kepada suami, okey, isteri kepada anak-anak. Sebab masing-masing ada tugas. Suami mungkin mencari nafkah dan sebagainya. Jadi isteri di rumah mungkin dia boleh mentadbir rumah tangga. Mentarbiah anak, memberi pelajaran, melaksanakan, memastikan semua kepentingan anak-anak dapat dilunaskan dengan baik, yang harus digalas. Dan akhir sekali ialah ini terberlaku kepada kita, iaitu pekerja kepada majikan. Kita sebagai pekerja, kalau ikut kat sini, okey, kita kena pastikan harta majikan kita itu terpelihara. Imej majikan kita terpelihara. Tidak menipu, tidak culas, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kita sedia maklum yang menyebabkan apabila kita menjaga, kita memastikan tanggungjawab ini tergalas dengan baik, maka kita punya perjalanan, kita punya syarikat, kita punya persatuan kita punya apa-apalah yang kita masuk sebagai pekerja situ akan bertambah baik dan akan terlaksanalah apa yang disebut sebagai soal jawab nanti ataupun tanggungjawab yang dilaksanakan. Baik Ustaz, saya ada soalan. Boleh Ustaz? Boleh. Ni murid-murid kita kat rumah tu, dia kata, saya ni budak kecil lagi, budak sekolah lagi, jadi murid-murid kan. Jadi bagaimana kita ni ada tanggungjawab ke sebagai murid ni Ustaz? Sebagai seorang murid di sekolah ataupun sebagai seorang murid yang pergi ke sekolah, belajar mata pelajaran ataupun dengan telefon ke, dengan pelbagainya, ada ke tanggungjawab kami? Ya. Ada Aiman, mesti ada. Sebab itu tergolong dalam kategori tanggungjawab diri, amanah yang dilaksanakan. Kita pergi sekolah mesti ada harapan daripada ibu bapa kita. Okey Aiman, nanti kat sekolah belajar yang rajin. Okey, pastikan dengar cakap guru. Itu biasa kan? Semua kita ada anak pun kita akan cakap begitu. Jadi tanggungjawab mereka ini, murid ini, ialah pastikan diberjaya dalam setiap peperiksaan dan menjadi manusia yang baik. Menerusi pengajaran yang berlaku di sekolah, taat kepada guru, menghormati kawan-kawan. Itu sebahagian daripada tanggungjawab yang murid-murid pastikan terlaksana dalam kehidupan mereka. Baik Ustaz. Dan bagaimana pula tanggungjawab kita sebagai manusia kepada Allah? Macam tu Ustaz, ada ke tanggungjawab dekat situ? Sebenarnya tanggungjawab kita kepada Allah SWT, Sang Pencipta, lagilah. Itu yang lebih utama lebih lagi lah daripada orang lain atau sesama makhluk. Sebab dalam kehidupan kita ni mesti ada hablum minallah dan hablum minannas. Kita tidak boleh terpisah dan memang kena kita melaksanakan tugasan yang disyariatkan kepada kita, agar kita menjadi hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita taat perintah Allah dan juga kita bertanggungjawab atas apa yang diamanahkan. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah tingkatan 5 bagi segmen menengah atas. Baik, murid-murid, anda semua dah bersedia? Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, kita dah tahu tentang maksud tanggungjawab dan amanah dan ciri-ciri dia, okey, kategori dia.
Jadi apa pentingnya? Jadi nak tanya Iman lagi. Apakah kepentingan melaksanakan tanggungjawab? Saya perlu melakukan tanggungjawab. Perlunya melakukan tanggungjawab Ustaz. Saya teringatlah Ustaz, waktu saya sekolah dulu saya jadi pengawas. Jadi bila jadi pengawas Ustaz, kita akan sentiasa jaga masa kan. Dan kita akan rasa bertanggungjawab di atas tugasan yang diberikan oleh guru-guru, dan dia dapat melahirkan sifat positif Ustaz. Sebab apa? Bila kita ni jaga masa dan kita buat kerja dan kita sentiasa mengikut peraturan, lalu kita akan sentiasa buat perkara kebaikan. Maknanya apabila kita melaksanakan tanggungjawab, masa kita terisi dengan benda-benda yang berfaedah. Macam tu lah Ustaz. Okey, betul. Terima kasih Aiman. Okey, saya nak kongsi dengan murid-murid di rumah. Ada 4 kepentingan tanggungjawab. Dia banyak lagi sebenarnya, tapi kita dapat 4 sajalah ni. Okey, yang pertama, melahirkan sifat positif. Bila kita sebagai seorang murid, kita diberi tanggungjawab oleh ibu kita, belajar rajin-rajin, hormat pada guru. Jadi kepala kita atau fikiran kita ini akan berkisar tentang benda positif, benda-benda baik. Jangan tinggal solat. Itu tanggungjawab tu individu tu. Okey? Jadi sebab itu sifat positif itu bila kita sentiasa kita buat, kita budayakan, insya-Allah akan melahirkan tingkah laku yang baik. Kemenjadian murid di situ. Okey, yang kedua. Ini sama macam Aiman sebut tadi. Iaitu memupuk disiplin diri. Contoh, pergi sekolah masuk pukul 7.30. Tidak boleh tidak kena sampai di sekolah paling lewat 7.20. Nanti pengawas tulis nama. Ya, Encik Aiman sebut tadi. Jadi maknanya itulah kita memupuk disiplin. Aku kena bangun awal ni. Cuba tengok masa cuti apa berlaku. Ini yang negatifnya lah, bila cuti sekolah bangun pun lewat. Sepatutnya benda ini tidak berlaku juga kan. Sebab kita ada tanggungjawab tadi, solat, baca Quran, waktu subuh kan, waktu pagi. Jadi walau bagaimanapun, apa-apa tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan, dia boleh memupuk disiplin macam sifat positif tadi. Okey, yang ketiga. Pengawas diberi tanggungjawab. Itu sebenarnya apa? Melatih menjadi pemimpin. Kalau tak, nanti kita tak ada pengalaman. Pengalaman kita nak mengorganize kawan-kawan kita, pastikan mereka mendapati disiplin, mengikuti disiplin. Jadi itu boleh melatih benda penting yang apa yang kita dapat bila kita menunaikan tanggungjawab. Dan yang keempat ialah, ini saya fokuskan kepada ibu bapa ataupun suami ataupun isteri ataupun anak kita sebagai anak lah, melahirkan keluarga bahagia. Jadi ini menyebabkan perjalanan keluarga itu dapat berjalan dengan baik. Boleh betul Ustaz. Hanya kalau pengawas kan, takkan pengawas nak terlambat kat sekolah kan? Itu kembali kepada apa tadi? Memupuk disiplin boleh, melahirkan sifat positif. Aku jadi pengawas, aku mesti menjadi contoh teladan yang baik. Betul. Kan itu positif. Kan? Bayangkan contoh kan, kalau sebelum ni mereka mungkin datang lewat, tapi bila lantik pengawas, pakaian pun kemas, datang pun awal, kerja sekolah settle. Betul. Ataupun terlaksana. Kan? Itu antara sifat-sifat yang berkaitan dengan kepentingan. Kemudian ini usaha dan tindakan apabila diberi tanggungjawab dan amanah. Bila kita jadi sekolah lantik, Aiman jadi pengawas, apa yang perlu Aiman buat? Biasa kalau jadi pengawas ni Ustaz, kita kena jadi contoh kepada murid-murid yang lain Ustaz. Ya, betul. Cantik, betul. Jadi yang Ustaz kongsi di sini ialah beberapa lah, dia ada banyak lagi ya. Ini secara umum sajalah. Pertama, bila kita menjaga amanah, tanggungjawab, mesti kita akan menjauhi rasuah dan pecah amanah. Contohnya tadi mungkin kalau murid mungkin rasuah tak ada lakut ya, tapi mungkin pecah amanah tu mungkin ponting sekolah ke, tidak melaksanakan tugasan itu amanah. Jadi bila mereka tak lakukan, maka boleh dikatakan pecah amanah. Jadi bila dia diberi tanggungjawab sebagai pengawas, mereka akan sentiasa memastikan bahawa tugasan yang diberikan terlaksana dengan baik. Yang kedua, apabila kita diberi tanggungjawab, apa yang perlu kita lakukan ialah membina hubungan yang baik dengan semua peringkat.
Okey. Maknanya kalau kita individu mungkin pada masyarakat ada hubungan baik, supaya bila ada hubungan baik, pemimpin mengetahui masalah kita dan cuba menyelesaikan, okey, dan kita, okey, sebelum itu kita dah cerita kepada pemimpin berkaitan dengan masalah kita supaya kita dapat ditolong dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga ialah sentiasa mengutamakan rakyat ini bagi peringkat atasan lah. Maknanya bila mereka sentiasa menggalas amanah, mereka mesti mengutamakan rakyat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Okay? Ada kata orang tu perancangan individu, okay? Mereka ketepikan tapi mereka lebih mengutamakan kepada rakyat. Okay, baik Ustaz. Jadi kalau macam murid-murid kita di sekolah dan juga di rumah sana Ustaz yang sedang menyaksi kita pada masa ini Ustaz, apakah tindakan apabila diberi tanggungjawab sebagai orang kata kakak sulung ke kan, sebagai seorang anak ni, ada tak tanggungjawab mereka kepada ibu bapa mereka Ustaz? Selain daripada melaksanakan tugasan yang diberikan di sekolah, okay, mungkin kerja rumah, okay, dan sebagainya, okay, sebagai seorang anak kita mesti membantu ibu dan ayah. Tidak boleh didari, tidak boleh terlepas. Sebab sebenarnya kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan kepada ibu bapa, di sana adalah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Dia ada dua. Okay, kita menjalankan tanggungjawab sebagai anak, dalam masa yang sama itu adalah ihsan kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa, birrul walidaini yang patut kita laksanakan. Okey, sebab itu kadang-kadang mungkin murid-murid dia tak perasan. Asyik aku je yang kena basuh pinggan, asyik aku je yang kena sapu sampah, asyik aku je yang kena buang sampah kan. Tapi sebenarnya dia ada dua sebenarnya, dua dalam satu, mungkin tiga dalam satu. Bila dia melaksanakan tugasan itu, itulah kebaikan yang mereka buat untuk ibu bapa. Tidak bila lagi. Apakah option yang mereka boleh melakukan kebaikan? Itulah sebenarnya, betul tak? Okay? Betul. Okay? Jadi bila sentiasa melaksanakan tugasan yang diberikan oleh ibu bapa itu, maka dalam masa yang sama kita berbaik kepada ibu bapa kita. Jadi itu tanggungjawab seorang anak betul. kepada ibu dan bapa. Tapi Ustaz, bila mana dah berkahwin kan, satu hari nanti dah ada isteri, jadi dan juga ada seorang ibu. Jadi dua tanggungjawab ni perlu kita lakukan Ustaz ya. Dan macam mana kita nak letakkan keutamaan dalam kita melaksanakan tanggungjawab tu Ustaz? Dia kalau suami dia kena taat kepada ibu lah. Ya. Tapi kalau seorang isteri, maka tiada tempat melainkan dia kena taat kepada suami. Itu perbahasannya panjanglah, kena masuk PSI pula. Pendidikan Syariah Islamiah. Baiklah Ustaz. Jadi kalau kita lihat dalam suasana di sekolah sini Ustaz ya. Tadi kita highlight kepada pengawas je. Jadi murid-murid lain kata, oh tak kena kat aku ni kan. Jadi kepada murid-murid lain pula Ustaz, mungkin ada tanggungjawab mereka untuk menjaga sekolah sini ke dalam belajar dan sebagainya Ustaz? Sudah tentu ada. Okey, kalau dia bukan pengawas, mungkin dia seorang ketua kelas. Mungkin dia sebagai seorang ahli kepada kelab ke, persatuan ke. Okey, pun paling kurang pun dia seorang anak murid kepada seorang guru. Jadi di sana kalau kita bincangkan cukup panjang, cukup cantik bagaimana ataupun ada adab seorang murid kepada guru. Itu juga sebahagian tanggungjawab. Hormat kepada guru, tanggungjawab itu. Kan? Jadi kadang-kadang pelajar atau murid dia tak berapa nampak macam masalah anak-anak tadilah. Okay? Dia tidak mengetahui bila dia melaksanakan tanggungjawab kepada ibu bapa, dia juga sebenarnya berbuat baik kepada ibu bapa. Sama juga dia melaksanakan tugasan yang guru beri, tanggungjawab yang guru beri, itu juga ada adab yang perlu dilakukan kepada seorang guru. Sampai tak kalau nampak ada plastik aiskrim ke kan, itu menjadi tanggungjawab kepada kita untuk membersihkan sekolah kita betul. Kan Ustaz ya. Okay. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak sambung lagi pembelajaran dengan Ustaz kita pada hari ini. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Dalam topik pembelajaran kita iaitu tentang hadis tanggungjawab individu Muslim. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Kita cuba bincang Aiman ni tentang, kita dah dengar panjang lebar tadi, apa pengajaran, apa yang kita dapat daripada hadis ini. Okey. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa menunaikan tanggungjawab. Itu pengajaran dia. Mesti tunaikan tanggungjawab kita, tak kira kita seorang murid, seorang anak, seorang suami, seorang isteri, ataupun yang lebih tinggi seorang pemimpin, ataupun seorang pekerja. Kita mesti tunaikan tanggungjawab, kerana dia bukan saja-saja dibagi macam tu, lepas tu lepas. Tak, kita akan ditanya, dipersoalkan. Sebab itu dalam matan hadis itu disebut mas'ulatu anhum. Kira macam mana pun kita akan ditanya balik. Kau dulu belajar, kenapa kau penting? Akan ditanya. Okey, dihisap di depan Allah SWT. Kau seorang pekerja, kenapa balik awal contohnya. Okey, setiap benda, setiap perkara yang berkaitan akan ditanya, akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jadi kalau sesiapa yang menghayati hadis ini, nescaya akan insaf bahawa kita sebenarnya tak ikut kira mana pun, diri pun sebenarnya kita tak lepas. Diri kita ni kita tak lepas. Tanggungjawab kepada jasmani mungkin okey, tidur cukup, makan cukup, kan? Tapi pada akal, berapa banyak kita baca Quran, okey? Pada roh kita, okey, ada tak melakukan solat sunat. Itu baru-baru diri. Memang tak ada kaitan pun dengan orang lain, kan? Wa kullukum mas'ulun anhum. Yang kedua, kalau kita sebagai ibu atau sebagai suami, apa lagi, bila kita dah pergi kepada atau kita berinteraksi dengan orang lain, kita bersambung orang lain, dah itu dah lagi panjang jalan cerita dia. Okey, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berpegang, okey, dengan prinsip. Ini bagi yang dalam pentadbiran lah, ataupun dalam konsep mungkin dalam masyarakat, okey, mesti ikut berpegang kepada prinsip Islam. Islam maknanya jauhi rasuah, okey, jauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain marah kat kita, menyakitkan hati orang lain, okey. Sebab masalah yang timbul sekarang ni sebenarnya kita tidak cuba nak menerapkan, okey, konsep itu dalam interaksi kita dengan masyarakat. Maknanya secara umum pemimpin kepada masyarakat lah. Okay? Jadi sebab itu kita kena pastikan bahawa kita mesti ikut mana pun kembali kepada Islam ataupun mengikut hadis ini, supaya nampak jelas perjalanannya itu. Jadi mungkin Aiman pun boleh nampak kan, ataupun Aiman ada perkara-perkara yang nak cuba ditanya ke, bolehlah. Saya nak tanyalah Ustaz, bagi mereka yang mengabaikan tanggungjawab ni Ustaz, mungkin ada kesan-kesan bagi mereka yang suka mengabaikan tanggungjawab ni, tak kiralah sebagai seorang ayah ke, sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang pelajar ke, sebagai seorang pemimpin ke, mungkin ada kesan bila mana kita mengabaikan tanggungjawab ni Ustaz. Kita dari segi kesan dia ikut bidang dia lah, ataupun ikut situasi dia lah. Kalau dia orang pelajar, malas masuk kelas, tidak melaksanakan tugasan, jadi kita dah tahu jawapannya. Mungkin dia akan gagal. Okey, mungkin dia akan gagal. Kalau dia seorang suami atau bapa, sepatutnya memberi nafkah, memberi pelajaran, dia tak laksanakan, dia tinggal begitu, dan pun dah tahu dah jawapannya. Banyak masyarakat kita pun ada yang macam itu, kan? Okey. Dan kalau yang peringkat tinggi dia seorang pemimpin, tidak menjalankan tugas, kesan dia pun kita dapat tahu. Okey, maknanya masyarakat akan tidak bersatu, okey, berpecah belah, rasuah berlaku. Jadi benda-benda ini adalah kesan daripada kita tidak menjalankan tanggungjawab. Sebab itu dalam Islam dia ada tanggungjawab dan amanah. Kita tanggung, kita galas, kita pikul, sebab semua itu akan dipersoalkan. Dan bila kita laksanakan, kita kena buat sebaik mungkin, ataupun amanah tadi. Sebab itu dia tak boleh lari itu. Okey. Kita masuk pula dia punya kesimpulan lah, apa yang kita sebut tadi, ya. Kesimpulannya,
laksanakan tanggungjawab dan amanah. Dia kena sekali tu tanggungjawab dan amanah, supaya kalau dia seorang guru yang baik akan menghasilkan pelajar yang benar-benar menepati kehendak kehendak negara dan sebagainya. Kalau dia seorang pekerja yang baik, maka tempat dia bekerja itu akan maju. Sebab itu tidak boleh kita pisahkan antara tanggungjawab dan amanah. Tanggung kita ambil dan amanah kita laksanakan dengan sebaiknya. Yang kedua, ikhlas. Kena ikhlas. Sebab kalau kita tak ikhlas, itulah yang menjadikan kita culas. Contoh kerja tu, kita dipertanggungjawabkan satu benda yang kita tak suka. Sebab ramai anak murid-murid pun tak suka banyak kerja rumah dan sebagainya kan. Tapi kalau kita rasa ikhlas, kan kita akan laksanakan dengan baik. Maknanya dengan sempurna dan optimis, yakin cikgu bagi ni bukan saja-saja. Dia mesti ada kaitan dengan masa akan datang, peperiksaan dan sebagainya. Ini cikgu yang tahu contohnya kan. Kita optimis, bukan kerana nak menyusahkan kita dan sebagainya. Itu antara benda yang penting. Kemudian yang ketiga ialah kita tiada contoh idola yang lebih hebat, lebih agung melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena contohi Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ni, dia juga seorang individu yang hebat. Dia juga seorang pemimpin yang hebat. Seorang ayah yang hebat. Seorang suami yang hebat. Seorang bapa yang hebat. Seorang rakan yang hebat. Dari segi pertanggungjawaban dan amanah tadi yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab itu kena contohi. Ada dah bagaimana menjadi pekerja yang baik. Sebab dulu dia kan pernah meniaga Rasulullah kan. Jadi dia meniaga kerana sikap ataupun tanggungjawab amanah itu dengan baik, perniagaannya maju ketika beliau baginda dilantik, sebelum dilantik menjadi rasul kan. Jadi itu contoh yang baik. Jadi, baik Ustaz. Mungkin kalau Ustaz boleh bagi saranan kepada murid-murid di rumah dan juga di sekolah sana, supaya mereka ni dapat, orang kata, memupuk diri mereka untuk lebih bertanggungjawab lagi selepas ni. Sebelum ni mungkin rasa macam biarlah, bukan tugas aku pun, ketua kelas kan ada, pengawas kan ada. Tapi mungkin Ustaz boleh beri saranan kepada murid-murid kita di rumah dan juga di sekolah sana untuk lebih bertanggungjawab lagi selepas ini. Silakan Ustaz. Saya bagi satu analogi. Kalau kita diberi satu tugasan kan, contohnya membasuh kasut lah. Aiman basuh kasut, masuk nak sekolah. Kita just basahkan dia tanpa digosok, tanpa sempurna lah. Maka apa kata ayah kita? Apa ayah kita akan tanya kita? Dia kata, ini basuh kasut macam ni. Ini basuh kasut. Dah tingkatan 5 tak tahu basuh kasut. Sebab akan dipersoalkan. Jadi bila kita membasuh kasut itu, kita tahu aku kalau basuh tak sempurna ni, bapa aku akan marah. Kan? Jadi oleh sebab itu, kita kena terapkan dalam jiwa kita bahawa setiap perkara yang kita laksanakan, tak kiralah kita ni di golongan mana, daripada mungkin serendah-rendah ataupun setinggi-tinggi, sebenarnya kita akan dipersoalkan. Kalau yang persoalkan itu mungkin ayah kita yang tadi, ataupun ibu kita ataupun abang kita, kita boleh kata orang tu berbincanglah. Tapi kalau Allah persoalkan di padang mahsyar nanti, kita hanya serah pada Allah Taala, ihsan Allah Taala. Satu hari yang mana kita tak ada siapa dah nak tolong kita, Ustaz kan? Jadi maknanya kita kena terapkan begitu tu. Aku buat ni akan dipersoalkan. Dua benda yang dipersoalkan, sama ada manusia sendiri ataupun Allah SWT. Sebab itu yang dikatakan Jawami'ul Kalam Rasulullah SAW. Pendek tapi sangat luas dari segi pengertiannya yang perlu diuraikan. Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini, Ustaz? Saya boleh bagi A+. Alhamdulillah. Sebab semua tugasan, tanggungjawab yang saya berikan pada Aiman dapat dilaksanakan baik. Itu juga merupakan tanggungjawab dan amanah yang kita berikan tadi. Bukan saja-saja Ustaz bagi tugasan, tidak. Nak tengok boleh buat atau tidak. Rupanya boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kepada murid-murid kita, Ustaz, yang nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz, boleh dapatkan di mana? Di portal Delima.
KPM. Portal Benda 5. Jadi boleh tengok di sana dan buat boleh ulang dapat- kaji. Ya, ulang kaji. InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan juga terima kasih kepada murid-murid kita yang bertanggungjawab dekat rumah sana. Ingat, kita semua adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita pimpin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.